Okey, kita dah live. Mungkin nak bagi link kat Ustaz sebentar lagi. Facebook page Ana. Kejap nak bagi link page Ustaz pun ada. Saya nak share ke grup saya sebab takut pelajar saya. Share dulu. Okay, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sudah bersiaran langsung ya. InsyaAllah sudah bersiaran langsung. Jadi kita minta tuan-tuan dan puan-puan kita share dulu. InsyaAllah 2 minit lagi kita akan mulakan kita punya perbincangan. InsyaAllah. Jom ayuh kita sama-sama share kepada kawan-kawan kita. InsyaAllah. Semoga ilmu yang disampaikan ni bermanfaat, insya-Allah. Okay, baik. Sebentar. Sementara tu boleh ke kita nak tahu tuan-tuan dan puan-puan ni tonton daripada mana? Lokasi. Cuba komen dekat bawah, kita nak tengok. Cuba komen kat bawah, kita nak tengok bagaimana. InsyaAllah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Dengar Alhamdulillah. Ustaz dah ready, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan. Alright. Okay. Alright. Kita tengok komen-komen tuan-tuan dan puan-puan macam mana komen. Okay, hari ini kita akan membicarakan tentang tajuk doa dan hikmah. Alright, doa dan hikmah berdoa. Alright. Jadi jom insya-Allah kita bukakan. Copy kat desktop. Buka desktop dulu. Okey, topik dia adalah yang seperti ini. Alright. Jadi insya-Allah minta tuan-tuan dan puan-puan share dulu. Kita akan bermula 2 minit lagi insya-Allah. Kita pakat-pakat share dulu. Dah ada dalam page saya tu kan? Takut ada goncang. Ada dah. Ada. Tak boleh share. Alhamdulillah kajian clear. Boleh join. Okey, alhamdulillah. Terima kasih yang menonton. Sebentar lagi kita akan mulakan kita punya program kita. Okey, baik. Ustaz, boleh kita mulakan? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir Alhamdulillah. Ya kan. Okey, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi pada hari ini dan pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama mempelajari ilmu yang mana ilmu yang sangat premium kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Mubi. Kita jemput khas daripada rumah beliau. Tu jauh tu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak bazirkan masa lagi. Mari kita jemput bersama dengan Ustaz Mubi. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sihat alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ini topik kita doa dan hikmah berdoa ya Ustaz. Betul. Dan hari ini seperti yang kita sedia maklum, hari ini kita akan belajar 5 perkara Ustaz, 5 perkara. Okey. Pertama, kita akan belajar tentang 3 golongan yang tidak dimakbulkan doa. Ya. Okey. Nombor 2, kita akan belajar 7 golongan yang ditolak doanya. Ya. Okey. Nombor 3, kita akan belajar 10 syarat doa diterima. Betul Ustaz? Betul. Okey, yang keempat kita akan belajar 6 waktu mustajab doa. Masya-Allah. Okey, dan yang kelima, hakikat sebuah doa hamba kepada Yang Maha Agung. Okey. Jadi saya lampirkan tuan-tuan dan puan-puan poster yang kita tayangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni. So itulah kita
5 perkara yang kita akan ketahui dalam program kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan ruang dan peluang ini, kerana di situ insya-Allah kita akan jadi hamba dan khalifah, yang taat kepada perintah Allah dan syukur kepadanya, insya-Allah. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan perbincangan ini kepada Ustaz, insya-Allah. Tafadhal. Persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Alhamdulillah. Pagi ni saya berada di rumah dalam keadaan yang tidaklah kata berapa sihat, tapi boleh lagi bercakap sebab saya demam, sakit urat sikit. Okey. Tapi insya-Allah pagi ni Allah akan izinkan kita untuk berkongsi sedikit ilmu tentang doa. Jadi tuan-puan yang saya muliakan, pertama sekali saya ingin mengajak tuan-puan bersama saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur ini sendiri saya takkan jemu untuk ulang kepada tuan-puan. Ada 3 kategori dan peringkatnya. Kategori yang paling bawah adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bila dia nampak sahaja nikmat yang Allah beri kepada dia, maka dia mengucapkan Alhamdulillah, tanda syukur terhadap apa yang dia dapat. Namun golongan ini adalah golongan yang bawah. Ada lagi golongan yang atas yang kita sebut sebagai orang yang bersyukur kepada yang memberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mata hatinya nampak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Contohnya bila dia dapat duit gaji 5,000 ataupun 10,000, nampak je daripada tangan bos dia, syarikat dia, nampak saja daripada ATM, tapi sebenarnya hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia bersyukur di atas nikmat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat. 2. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur dan benar-benar bersyukur itu adalah orang yang bersyukur di atas kesyukuran yang berada di dalam hatinya. Subhanallah. Yang ni susah juga kita nak cari. Kalau nak latih pun makan masa yang banyak. Dan perlu kepada mujahadah lah, pengorbanan untuk kita sampai tahap merasakan bahawasanya bukan setakat nikmat yang kita dapat, kesihatan, kereta, rumah, gaji, isteri, anak-anak itu saja, tapi merasakan bahawasanya kesyukuran yang kita miliki itu juga adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Sebab dalam ramai-ramai manusia di atas muka bumi yang Allah Ta'ala hidupkan ni, Allah tetap memilih kita untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Subhanallah. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan kita semua ni tergolong daripada umat baginda yang akan mendapat syafaat daripada baginda di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, sebelum kita pergi kupas yang lebih panjang, saya nak tuan-puan kongsikan dulu dengan sahabat-sahabat yang lain. Waktu kerja pun boleh tengok, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil dengar. Saya nak tanya Tuan Anwar Nordin, dah berapa view yang kita ada sekarang ni? Berapa orang yang menonton ni? Ana termute. Sorry, lebih kurang 69 ongoing. Tolong sebarkan tuan-tuan dan puan-puan, tolong sebarkan. Hari ni ilmu yang sangat premium, yang sangat mahal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta kita sama-sama kongsikan ilmu ni bersama kawan lain, jangan kita saja. InsyaAllah kita sebarkan manfaat, sebarkan kebaikan. Jom tu jannah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Ustaz, tafadhal. Kemudian kita masuk kepada
mukaddimah yang pertama dulu. Yang kita nak bahas hari ni adalah tentang doa. Orang Melayu panggil doa lah. Doa ataupun doa. Yang membawa maksud kepada kita suatu permintaan hamba kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita inginkan, kita pohon melalui doa kita. Baik. Sebelum ni, kalau kita telitikan doa ini, kita orang Melayu faham ni terlalu sempit lah. Nak berdoa mesti atas tikar sejadah dalam keadaan wuduk, mesti mengangkat tangan dan sebagainya. Walhal doa ini boleh dibuat tanpa wuduk pun boleh, tanpa duduk di atas tikar sejadah pun boleh, di mana-mana pun boleh kita berdoa. Selagi mana ada hubungan kita dengan Allah. Arti kata lain, selagi mana hayat kita ada, akal kita ada, kodrat kita ada. Begitu. Jadi orang yang berdoa ini sebenarnya ada 3 sudut. Yang pertamanya sudut rohani, maknanya sudut dalaman. Yang kedua di lisan, sudut lisan. Yang ketiga sudut perbuatan. Ramai yang berdoa sebelum ini dengan doa lisan lah. Ini jadi masalah besar kita. Mulai hari ini kita kena faham, doa bukan lisan sahaja. Ramai orang berdoa sehingga kan hafal doa-doa dalam bahasa Arab. Itu bagus, bukan tak bagus. Termasuk doa-doa daripada Quran dan hadis itu baik, bagus, tak jadi masalah. Saya bukan kata itu masalah. Yang jadi masalah kitanya adalah kita tidak memahami tentang doa kita. Kita hafal sahaja doa kita tapi tak faham. Bila tak faham, tentulah kita tidak menghayati, tidak khusyuk terhadap doa yang kita baca. Baik. Saya ulang sekali lagi, doa kita ini ada 3 sudut. Yang pertama, dari sudut hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, perbuatan. Ramai yang orang tak tahu bahawasanya hati kita ini, dia hidup. Dia boleh bercakap dengan bahasa hatilah. Kalau lisan kita, kalau mulut kita ni, dia bercakap bahasa lidah. Hati kita ni dia boleh bercakap juga dengan bahasa hati. Macam mana nak faham? Kita sendirilah kena faham yang tu, bahasa hati. Bahasa hati. Kemudian perbuatan kita. Sebenarnya perbuatan kita itu pun adalah satu doa. Ini ramai tak tahu. Apa maksud perbuatan kita tu satu doa? Contoh. Bila kita berbuat baik kepada isteri, kepada anak-anak, kepada ibu bapa, itu pun adalah satu doa. Kenapa satu doa? Kerana bila kita berbuat baik kepada orang yang kita diamanahkan, contohnya ibu bapa, isteri dan anak-anak, itu contoh. Maknanya di situ kita sedang berdoa. Kita sedang berdoa menjadi hamba Allah yang ingin mencapai redha Allah, ingin mendapatkan redha Allah. Maknanya doa ni merangkumi ketiga sudut. Baik. Kemudian hakikat doa ni sendiri. Bila masuk bab hakikat doa ni, dia agak rumit sikit lah. Tapi tak apa, kita belajar. Walaupun rumit, insya-Allah nanti Allah akan beri faham. Akhir sekali kita akan rasa tenang hati, insya-Allah.
Okey, hakikat doa ni sendiri. Sebelum daripada saya kupas, saya nak terangkan dulu berkenaan dengan doa ni. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Okey. Dia termasuk juga dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut perkataan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut pegangan ataupun akidah, kita ahli sunnah wal jamaah ni berselisih pendapat ataupun berlainan pendapat dengan dua golongan yang lain, iaitu golongan yang mengatakan semua sekali adalah dengan kehendak dan kuasa makhluk. Ini dia panggil golongan Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Ada satu lagi golongan semua sekali dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak berikan kepada kita usaha dan ikhtiar. Ini pun salah juga. Ini dipanggil golongan Jabariyah. Jadi golongan Mu'tazilah Qadariyah ni pun terpesong. Golongan Jabariyah ni pun terpesong juga. Kalau kita berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mesti pandang macam ni, daripada sudut syariat dan daripada sudut hakikat. Pada hakikatnya memang Allah lah yang menentukan, yang menggerakkan, mentakdirkan, menguruskan segala-galanya. Tapi Allah berikan kepada kita usaha dan ikhtiar, termasuklah doa, tawakal dan sebagainya ni. Walaupun begitu, usaha, ikhtiar, doa kita pun dalam genggaman Allah, dalam urusan Allah. Itu pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk doa. Jadi apabila kita berdoa, sebenarnya Allah yang mengkehendakinya. Memang kita berusaha. Ada pilihan di hati kita sama ada nak berdoa ataupun tak berdoa. Tapi sebelum kita berdoa tu, Allah dah tahu kita berdoa ataupun tidak. Begitu. Jadi bila kita berdoa, contoh, kita umur sepatut 55 tahun. Lalu kita berdoa untuk panjang umur. Maka takdir akan berubah jadi 66 tahun. 66 tahun. Jadi takdir yang mana tu berubah? Ni. Takdir ni dia ada dua. Takdir yang mubram kita panggil. Takdir yang putus sudah. Yang di sisi Allah itulah yang akan berlaku. Okey. Takdir yang kedua ini takdir di Lauh Mahfuz. Takdir ni, muallaq ni, dia tak terputus lagi. Dia boleh berubah. Takdir di Lauh Mahfuz ini dia boleh berubah. Sebab Lauh Mahfuz tu sendiri, dengan qalam tu sendiri, dengan malaikat tu sendiri, malaikat yang menjaga suhuf dan sebagainya, ini semua makhluk dan benda baru. Jadi malaikat yang mencatat takdir tentang rezeki, tentang usia, tentang jodoh, manusia ni, dia sendiri pun tak tahu umur sebenar kita. Subhanallah. Jadi yang betul-betul tahunya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah itu, dia mempunyai ilmu, qudrat, iradat qadim, secara qadim. Maknanya secara azali. Yang ni tak terputus dah. Contohnya umur 55 dan 66 tadi tu. Di sisi Allah, Allah dah tahu siap dah. 66 dia ni. Allah dah tahu, dah tetap, dah tentu dah. Orang ni 66 tahun dia boleh hidup. Tapi di Lauh Mahfuz tercatat umur dia 55 pada pengetahuan malaikat. Lalu ditakdirkan di Lauh Mahfuz tu, ditakdirkan, ditulis orang ni dia akan berdoa. Dia akan berdoa. Ada beberapa amalan yang nak panjang umur ni. Yang pertama berdoa.
buat baik ibu bapa, uh, sambung silaturahim, jaga silaturahim dengan sedekah. Ada beberapa amalan lah nak panjang umur. Contohnya, umur dia di Lauh Mahfuz 55 tahun. Tapi disebabkan dia berdoa, jadi 66. 66. Jadi doa tu sendiri sebenarnya hakikatnya adalah sebuah takdir. Jadi bila kita berdoa, sebenarnya pada hakikatnya Allah ingin memuliakan hamba-Nya yang sedang berdoa. Allah lah yang pilih hamba-Nya yang sedang berdoa. Subhanallah. Jadi apa hikmah di sebalik berdoa itu? Kita berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku, sihatkan tubuh badanku, lapangkanlah fikiranku, permudahkanlah urusanku, bahagiakanlah rumah tanggaku dan sebagainya. Itu juga adalah sebuah takdir. Doa itu sendiri adalah takdir dan hikmahnya Allah ingin memuliakan seseorang hamba-Nya. Jadi bersyukurlah bagi orang yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di saat dia berdoa, waktu itu waktu Allah nak memuliakan dia. Boleh buat setakat ni Tuan Anwar? Boleh, insyaAllah. Ana mute kat sini bagi laluan kat Ustaz bercakap. Okey, baik. Okay. Kita sambung. Baik, saya kongsikan waktu-waktu yang mustajab doa. Ada 6. Ada 6 waktu. Selebihnya Allah sahaja yang mengetahui. Saya kongsikan 6 waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Yang pertama sekali, di antara waktu azan dan waktu iqamah. Okey. Sementara kita PKP musim COVID-19 ni, di rumah ni kena ada azan. Jangan tak ada azan. Kadang-kadang kita ni tak azan langsung kat rumah. Azan ni besar dia punya kelebihan fadilatnya. Jadi walaupun kita semayang bersama isteri, ahli keluarga, kena ada azan dan kena ada iqamah di rumah. Kerana apa? Di antara hikmah yang lainnya adalah, di antara azan dan iqamah itu, itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kita azan, kemudian kita berdoa, kemudian kalau kita nak salat, boleh terus sambung dengan salat. Itu yang pertama. Yang keduanya, semasa hujan turun. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Mikail untuk menurunkan rezeki, termasuklah hujan. Dan di antara kelebihan waktu hujan ini, doa-doa orang yang berdoa akan diangkat. Maknanya pintu-pintu langit akan terbuka dan doa-doa orang yang sedang berdoa dalam waktu hujan, semasa hujan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang ketiganya, 2 waktu pada hari Jumaat. 2 waktu pada hari Jumaat, iaitulah yang pertama sekali, di antara khatib, orang yang baca khutbah tu, memulakan khutbahnya sehingga tamat khutbah. Maknanya apabila kita orang lelaki ni pergi solat Jumaat, bila khatib duduk sahaja di mimbar sehingga selesai khutbah, itu adalah doa waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau khutbah ni dia ada 2 kan, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi di tengah-tengah tu ada waktu untuk kita berdoa, dan memang pun kita dipimpin oleh khatib untuk berdoa, dan waktu itu kita boleh tambah sedikit dengan doa-doa kita yang lain, insya-Allah. Yang keduanya,
selepas waktu asar pada hari Jumaat. Maknanya selepas daripada kita solat asar, di situ sebelum maghrib, di situ ada satu waktu yang mustajab doa. Yang ni ada dalam hadis, boleh rujuk dalam hadis. Ada satu waktu selepas asar sebelum maghrib pada hari Jumaat setiap minggu, ada satu waktu kita, waktu mana jadi perbanyakkan doa. Okey. Yang keempat, iaitulah sepertiga malam, bermula 2 pagi sampai subuh lah, sebelum subuh tu. Ini adalah waktu yang mustajab doa dan waktu-waktu yang diutamakan untuk kita melakukan ibadah-ibadah sunat. Yang kelima, iaitulah pada hari Arafah di musim haji. Hari Arafah ni, haji tahun ni kemungkinan tak adalah. Ini ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita berdoa, semoga ujian yang menimpa kita pada hari ini akan berakhir dengan baiknya, akan diangkat segala penyakit dan bala yang menimpa kita ni. Yang keenam, waktu bersahur dan berbuka puasa. Waktu bersahur dan berbuka puasa ni adalah waktu yang sangat mustajab doanya. Sebab tu bukan waktu bersahur dan berbuka saja. Sepanjang hari kita puasa tu mustajab doa. Tapi yang lebih mustajabnya waktu bersahur dan berbuka. Baik, seterusnya saya kongsikan tentang golongan yang tidak akan diterima doanya. Ada 7 golongan. Maaf, silap ni. Bila masuk lagi yang tu. Ada 7 golongan, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan ni kalau dia berdoa, Allah orang panggil, orang mudah, cakap bahasa mudahnya, tak bercakap banyak lah, maknanya terima terus. Yang pertama sekali, doa ibu bapa kepada anak. Jadi bila kita ada anak-anak, kita berdoalah kepada anak kita. Dan kena ingat ibu bapa ni, mulut dia ni, apa dia keluar daripada mulut itu adalah doa. Sebab tu kalau kita marah anak, jangan keluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tak baik untuk anak. Sebab itu juga adalah doa. Saya tak niat Ustaz. Tak niat pun jadi. Sebab yang keluar daripada mulut anak ni, apa sahaja yang keluar daripada mulut ibu bapa terhadap anak itu adalah doa. Ada satu cerita. Ada seorang ibu ni, dia selalu marah anak dia. Dalam masa yang sama, dia sayang anak dia. Cuma mulut dia ni, dia tak jaga. Orang Kelantan panggil mulut celupa lah. Selalu kalau anak dia kecil lagi, umur 5 tahun, 6 tahun macam tu lah. Selalu marah kalau main kawasan rumah tu, maghrib baru naik, tak dengar cakap. Suka keluar pagar dan sebagainya. Anak dia ni agak aktif sedikit. Jadi ucapan yang selalu dia sebutnya, kalau kau pergi keluar daripada situ, kena langgar dengan lori, pecah kepala kau. Itulah bahasa-bahasa. Tapi dalam masa yang sama, dia bukan benci pada anak dia sayang. Jadi satu hari, masa umur anak dia ni 7 tahun, masuk darjah 1, satu hari dia lupa nak pergi ambil anak dia. Ataupun dia terlewat. Begitulah. Anak dia balik sendiri pada sekolah dan betul apa yang disebutkan selama ini, anak dia dilanggar dengan sebuah lori, pecah kepala sehingga otaknya terlekat di jalan raya, sehingga kena ambil sudu untuk kikis otak anak dia tu di jalan raya. Ini juga sebuah takdir, tapi saya nak ulangi, usaha dan ikhtiar itu Allah berikan kepada kita.
Jadi kita diberikan mulut, lisan, akal fikiran guna sebaiknya supaya tidak akan berlaku lagi. Jadikan iktibar. Ibu bapa, apa sahaja yang keluar daripada mulutnya, itu adalah doa. Baik, yang keduanya adalah orang yang bermusafir. Musafir ni orang yang pergi berjalan ke satu tempat, tempat yang dia tinggal, ke tempat yang nak dituju, lebih daripada 2 marhalah. Kemudian perjalanan dia itu mestilah kerana agama, kerana silaturahim, kerana benda yang baik. Bukan kerana kesyirikan, bukan kerana hiburan, bukan kerana maksiat, kelalaian. Itu baru kita panggil orang yang musafir. Kalau dia pergi pun pergi nak belasah orang, memang bukan musafir tu. Walaupun 13 marhalah pun. Jadi 2 marhalah yang dituntutnya, 2 marhalah pergi kerana agama Allah. Sama ada dakwah, belajar, silaturahim, ziarah ibu bapa. Ini dipanggil orang yang musafir, dan dalam waktu musafir tu orang-orang ini adalah orang yang mustajab doa. Sebab tu kita kalau tetamu datang, kalau tetamu daripada jauh, contohnya kita duduk Rawang, tetamu daripada Singapura contohnya, lebih 2 marhalah dah tu. Jadi bila sampai rumah kita, kita patut rasa gembira dan minta doa untuk dia. Minta doa. Minta doakan untuk kita apa-apa sahajalah kebaikan. Tak semestinya panjang lebar doa, yang ringkas-ringkas pun boleh. Minta dikuatkan, diteguhkan iman, dikurniakan pegangan yang benar, dimatikan dalam iman dan sebagainya lah. Namun kalau tetamu datang daripada dekat pun kena raikan juga tetamu ni. Nanti bila saya kata tetamu musafir kena raikan, nanti tak pasal-pasal tanya, tuan daripada mana kalau dekat-dekat tak payahlah. Yang ni tak betul. Kena raikan tetamu. Cuma saya nak sampaikan adalah bila tetamu tu mari daripada jauh, tetamu kita tu adalah orang musafir, minta doa dengan dia kerana doa orang musafir ni adalah mustajab. Yang ketiganya, doa orang yang dianiayai ataupun dizalimi. Ini berlaku 3-4 hari lepas. Saya pernah ajar kepada seorang anak murid saya tentang satu amalan yang dia kena buat. Jadi anak murid saya ni dia kena sihir lah. Bukan dia saja, keluarga dia kena sihir. Jadi bila saya ijazahkan amalan tu, dia amalkan. Dia dengan ibu dia amalkan. Lalu dapat berita orang yang sihir dia tu rebah dalam bilik air. Bila bawa pergi hospital, cek, kena darah rendah. Terkena darah rendah lah. Kemudian sehari selepas tu meninggal dunia. Tapi dia WhatsApp dengan saya, dia kata orang tu sebelum dia meninggal dunia sempat telefon kepada ibu untuk minta maaf. Ibu dia lah, keluarga dia, untuk minta maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat dan doa dia. Doa. Mudah-mudahan dia tergolong di kalangan orang yang diterima taubatnya, tergolong dengan golongan yang soleh, yang solehah. Jadi itu yang ketiga, doa orang yang dia zalimi. Doa yang mustajab, golongan yang keempat adalah doa orang yang berpuasa. Macam saya sebut tadilah, bermula daripada waktu dia bersahur sehinggalah berbuka. Yang kelima, doa pemimpin yang adil. Alhamdulillah kita di Malaysia ini Allah tentukan takdir yang baik untuk kita. Sebelum kita kemudian diuji dengan ujian yang berat, Allah kurniakan kita pemimpin-pemimpin yang prihatin, yang baik, yang adil.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka. Kemudian yang ke-6, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ni maksudnya seseorang yang berdoa kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya yang lain. Ini orang yang ikhlas lah. Ini juga adalah golongan yang Allah Ta'ala tak cakap banyak, terus akan terima. Jadi kita nak doakan orang jangan sampai orang minta dulu kita doakan. Paling tidak secara umum. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, doa dalam selepas solat kita itu kena berdoa. Kemudian akhir sekali yang nombor 7, doa anak yang soleh kepada ibu bapa. Doa anak-anak yang soleh. Sebab tu penting ni, perlu anak-anak yang soleh kita ni. Anak-anak yang soleh kita perlukan bila perlu. Terutama sekali masa kita duduk dalam kubur nantilah. Kita sangat perlukan kepada doa anak-anak yang soleh untuk menyelamatkan kita, membahagiakan kita di alam kubur nanti. Okey, anak yang soleh ni juga menyejukkan mata hati kita, menggembirakan kita di dunia. Sebab anak yang soleh ni tak ada derhaka ibu bapa, tak ada pemain benda yang tak molek. Pemain benda yang tak baik, tak ada. Jadi mohonlah kepada Allah supaya kita dikurniakan anak yang soleh dan solehah. Baik. Itu perkongsian yang kedua yang saya nak beri. Yang pertama tadi, doa-doa, waktu doa yang mustajab. Yang kedua, golongan yang Allah Ta'ala terus kabulkan doanya, apa sahaja. Namun doa ni dia ada syarat dia untuk diterima. Ada 10 syarat. 10 syarat doa kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang tidak memenuhi syarat ini, itulah sebab kenapa Allah belum terima doanya. Okay, ada 10. Yang pertama sekali, orang yang mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi dia tidak menyempurnakan atau menunaikan hak Allah. Ni paling besarlah. Dalam pengubatan Islam pun begitu. Orang yang sedang diuji dengan ujian sihir, saka, gangguan makhluk halus jin ni, kebanyakannya saya perhatikan orang yang tidak menunaikan hak Allah. Sebab tu dia tak sembuh. Dia tak sembuh. Secara adat kita bercakapnya dia tak sembuh kerana dia tidak menunaikan hak Allah. Kalau saya kebanyakan perhatikan pesakit-pesakit gangguan ni, kalau kita tanya solat tak lepas. Tak lepas tu maknanya ada tak cukup, ada tak solat langsung pun ada. Auzubillah. Jangan sebutlah pasal puasa, pasal zakat, haji, umrah tu jauh dah. Solat ni dulu. Solat ni tiang agama. Ada yang tak solat. Auzubillah. Jadi macam mana kita, Allah nak sembuhkan kita? Pergilah cari ustaz air tawar berapa 7 lautan pun. Tapi kalau kita tak solat tu tiang agama, solat tu. Jadi hak Allah ini kurang-kurang yang paling penting kita kena jaga 3. Ingat, kalau kita nak tahu doa kita itu akan diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kurang-kurang hak Allah ni 3 kita kena buat. Okey, apa dia? Yang pertama, apabila Allah takdirkan kepada kita sesuatu takdirnya, kita kena redha. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Allah memberi nikmat kepada kita, kita kena bersyukur. Yang kedua. Yang ketiga, apabila Allah uji kita dengan sebarang ujian, kita kena sabar. 3. Okey, takdir, nikmat, ujian. Yang hak kita kepada Allahnya, yang tadi Allah Ta'ala beri kepada kita. Takdir, nikmat, ujian. Ini Allah berikan kepada kita. Yang hak kita kena kepada Allah, 3. Redha, syukur, sabar. Okay, bila kita redha, syukur, sabar, inilah meter yang kita nak tahu doa kita tu akan diterima ataupun tidak.
Kalau awal-awal lagi kita ni duk sebut, ya Allah kenapa asyik aku je kena, kenapa orang lain tak kena, berat sangat ujian ni, ya Allah kenapa kau tak tahu, kau tak mampu ya Allah. Ini orang yang tak reda, tak sabar, tak terima dengan ujian Allah. Awal-awal lagi kita tahu dah doa dia tak terima ni. Begitu. Kemudian bila kita Allah Ta'ala takdirkan sesuatu kita reda, Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, kita syukuri. Bila Allah Ta'ala uji kita, kita sabar, Allah bagi lagi 3 pada kita yang lain. Apa dia? Yang pertama, beri pahala, hapuskan dosa, naikkan darjat. 3 lagi bagi. Itulah yang 3 itulah kita panggil hikmah kepada sakit tadi tu. Hikmah kepada ujian kita tadi tu. Nak suruh kita berdoa. Bila kita berdoa dalam keadaan kita syukur, sabar, redha tadi tu, yang 3 tadi hikmah tu kita tak tahu. Yang kita tak perasan pun. Allah Ta'ala redha pada kita, berkat hidup kita, beri pahala pada kita. Ini hikmah. Kemudian Rasulullah. Ramai orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah rasul, menjadi ikutan, tetapi tak ada satu pun yang sunnah yang Rasulullah buat ni sunnah. Apa sahaja yang dicakap, diucap oleh Rasulullah, dibuat oleh Rasulullah, tak ikut pun. Bahkan yang lebih teruk lagi, ada yang anti hadis, tolak hadis. Tolak hadis ni teruklah. Saya tak nak pegang hadis ni, saya nak pegang Quran je, sebab Quran daripada Allah Ta'ala. Hadis ni daripada kalam Rasulullah, kalam Muhammad, dia kata. Saya tak nak pegang daripada kalam Muhammad sana. Okey. Persoalan sekarang ni, Quran tu kalau bukan daripada Nabi Muhammad, daripada siapa? Ke dia dapat sendiri daripada Jibril? Jadi kena faham, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah Rasul Allah, Rasulullah. Jadi yang dia dapat Al-Quran itu mukjizat untuk Rasulullah lah. Kita sebagai petunjuk. Dan segala percakapan, perbuatan, tindakan Rasulullah itu sunnah yang kita kena ikut. Sebab tak ada jalan lain yang kita nak pergi berjumpa dengan Allah melainkan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, sedangkan dia memang yakin Rasulullah itu adalah pesuruh Allah, Rasulullah, tapi tak ikut sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, ini juga adalah golongan-golongan yang tidak menepati syarat dia untuk dikabulkan doa. Nombor 3, Al-Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran tetapi tidak memahami, tidak menghayati, tidak mengambil iktibar daripada Al-Quran yang dibaca. Yang nombor 4, syukur nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat tetapi tidak bersyukur dengan nikmat, ini besarlah. Kita ni tuan-puan, kalau kita ni hamba Allah yang diberikan nikmat tapi tak bersyukur, memang dosa besar kita. Dalam bab syarat doa diterima ni termasuk juga nombor 4. Orang yang diberikan nikmat tapi tak bersyukur. Auzubillah. Nombor 5, orang-orang yang tahu syaitan itu adalah musuh tetapi masih mengikuti perintah-perintah ataupun ajaran-ajaran syaitan, laknatullah. Okay. Yang keenam, syurga. Mereka meyakini bahawanya syurga itu benar tapi tidak berusaha untuk ke syurga. Okay. Yang keenam. Yang ketujuh, neraka. Mereka meyakini neraka itu benar tapi tidak berusaha untuk menghindari diri dan keluarganya daripada neraka. Masih lagi buat maksiat, masih lagi buat benda lara, anak tak pakai tudung pun tak ada apa, anak keluar dengan budak lelaki pun balik malam pun tak apa.
Ini orang yang tidak menghindari diri dan keluarga dia daripada neraka. Kita tahu katanya neraka tu benar tak Kak? Benar. Itu kan rukun iman tu. Percaya. Neraka itu adalah benar. Kalau kita tak percaya, tak beriman kita. Jadi keyakinan dia itu betul dah, tapi tindakan dia masih lagi buat maksiat, benda lara. Itu maknanya tidak menghindari diri. Kita ni tak cukup dengan kita yakin saja, tak cukup. Kena buat seperti apa yang kita yakin. Kalau kita yakin neraka itu benar sungguh neraka ni. Bila kita mati nanti, kalau kita banyak dosa, banyak salah, neraka kita. Tapi atas dunia ni tindakan kita macam itulah. Aurat tak tahu ke mana. Hubungan songsang. Lelaki sama lelaki, perempuan dengan sama perempuan. Yang perempuan jadi lelaki, yang lelaki jadi perempuan. Ni dosa besar semua ni. Yang nombor 8, kematian. Seseorang yang tahu kematian itu pasti. Semua orang yang hidup ni pasti akan mati. Tapi tak buat persiapan pun untuk kematian. Jadi saya minta kepada yang belum dapatkan pendrive kematian, ceramah Ustaz Dusuki, boleh ambil dekat, boleh masuk dalam page Fatih Team. Fatih Team ada pendrive-nya. Jangan lepaskan peluang tu. Dengar pendrive tu, insya-Allah kita ni akan insaf, akan sedar tentang kematian. Sedar, insaf. Itu yang kita nak. Baik. Nombor berapa? Nombor 9. Aib orang. Suka bercakap tentang aib orang. Sedangkan kita lupa untuk melihat aib kita sendiri. Tuan-puan yang saya muliakan, yang saya hormati, sebenarnya orang yang suka bercakap, melihat aib orang ni, sebenarnya aib dia lebih besar daripada aib orang. Percaya. Yakin, orang yang suka mencari aib orang ini, aib dia adalah lebih besar lagi daripada aib orang yang dia cari itu. Dan nombor 10, orang yang mengebumikan jenazah. Orang mati dia pergi ke bumi. Dia pergi kebumikan jenazah tu. Tapi tak ambil iktibar pun daripada apa yang berlaku. Itulah 10 perkara yang akan menyebabkan doa kita ini terhijab ataupun tertunda ataupun tidak diterima. Itulah 10 syarat. 10 syarat. Jadi kalau kita boleh menyempurnakan ke 10 ni, ke 10 syarat ini, hak Allah kita tunai, ikut sunnah Rasulullah, baca Quran dengan penghayatan, syukur atas nikmat, jadikan syaitan itu musuh, tidak akan ikut syaitan. Syurga itu kita bekerja-kerja untuk syurga. Neraka itu kita tahu neraka itu benar dan kita akan menghindari daripada neraka. Kita tahu kematian itu benar dan kita akan bersiap-siap untuk kematian. Kita tidak akan mencari salah silap orang lain, melainkan kita cari salah silap dan aib diri sendiri. Kemudian nombor 9 tu. Bukan setakat kita ni tak boleh bercakap pasal aib orang, kena tutup pula. Kalau orang tu terbuka aib dia, kena tutup. Kena tutup aib. Lepas tu pengebumian jenazah. Kalau setiap kali kita pergi tengok orang mati, ambillah pengajaran. Paling tidak ni, paling kecil sekali. Kita lihat orang kebumikan jenazah, gali kubur tu, yang digali tu tanah. Yang nak tanam kita ni pun tanah. Jadi tanah kembali kepada tanah. Yang kita nak kembali kepada Allah ni adalah apa? Itulah amal kita. Baik. Kemudian yang keenam, doa yang tidak akan dikabulkan. Doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ada 3 golongan yang terbesar. 3 golongan ni tak payah doa pun tak apa. Boleh cakap tak payah doa pun tak apa. Kalau doa pun sia-sia je. Kalau anda termasuk dalam 3 golongan ni, kalau nak doa, buang masa je. Begitu.
Yang pertama sekali, orang yang memakan makanan yang haram. Sama ada haram itu daripada sumber yang haram ataupun makanan itu sendiri adalah haram. Sumber yang haram ni maknanya makan harta anak yatim ke, akan makan harta, makan rasuah ke, itulah sumber yang haram. Ataupun makanan itu sendiri haram, sama ada arak, babi, apa lagi, sebagainya lah. Sama ada sumber tu daripada sumber yang haram ataupun makanan itu sendiri yang haram. Orang yang makan makanan haram ni, doa dia tak diterima langsung, tak payah berdoa, tak apa, sebab berdoa pun buat penatnya. Begitu. Yang kedua, orang yang banyak memburukkan orang lain. Orang yang banyak memburukkan orang lain. Dia dalam diri dia ni, dia suka memburukkan orang lain sehingga dia tubuhkan satu pertubuhan memburukkan orang lain. Pertubuhan memburukkan orang-orang di sekeliling. Sehingga dia buat page. Jadi yang like dia nya orang-orang yang memburukkan orang lain jugalah. Jadi orang yang memburukkan orang lain ini adalah orang yang tergolong daripada golongan orang yang Allah Ta'ala tak pandang pun doa dia. Jangan main-main. Yang ketiga, orang yang menyimpan di hati dia rasa benci dan dengki kepada sesama Islam. Dia tengok orang ni, contohnya dia tengok orang ni miskin ataupun susah ataupun hina lah, orang ni dapat pakaian buruk dan sebagainya. Mari dalam perasaan dia tu, mari perasaan benci. Benci aku orang ni. Satu. Yang kedua, kalau dia tengok orang tu lebih daripada dia, gaji lebih, pangkat lebih, rupa lebih, rasa dengki lah dengan dia. Aku rasa macam nak buat sesuatu lah, sebab aku rasa macam dengki. Orang ni juga termasuk orang yang tidak diterima, tidak dipandang pun doa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita, tuan-puan dan saya sendiri yang bercakap ni, ada sifat ni. Yang pertama, makan makanan yang haram, memburukkan orang lain, ada perasaan benci, dengki dan iri hati sesama Islam, buang dulu sifat ni. Supaya doa kita itu dipandang. Kita nak Allah Ta'ala pandang dulu. Soal terima atau tak terima itu nombor dua. Sebagaimana Saidina Umar sebut, aku tidak kecewa kalau Allah tak terima, tak kabulkan doa aku. Saidina Umar sebut. Tapi aku akan rasa sedih sekiranya Allah tak pilih aku untuk terus berdoa. Ni ayat ni. Mahal ayat ni. Tuan-puan yang mendengar ni, sematkan ayat ni dalam hati. Saidina Umar sebut, aku tidak kecewa kalau aku berdoa Allah belum kabulkan lagi. Mungkin ada salah silap aku di manalah tu. Begitu. Tapi aku akan menderita, aku akan menjadi orang yang rugi sekiranya aku tidak dipilih oleh Allah untuk terus berdoa. Ni, subhanallah. Baik, akhir sekali, sebagai penutup, belum lagi, ada satu lagi. Doa yang tidak makbul di antara sebabnya adalah tiga. Tiga. Sebab doa tak makbul ada tiga. Yang pertama sekali, tidak khusyuk semasa berdoa dan tidak ada rasa rendah hati kepada Allah. Sebab tu doa ni kita nak kena faham. Doa ni jangan ikut sedap, sebentar ke kita kuat ingatan, orang panggil boleh menghafal doa dan sebagainya, kita hafal doa-doa dalam bahasa Arab tapi kita tak faham pun. Bila tak faham, tak khusyuk lah. Yang faham pun boleh jadi tak khusyuk, ini pula tak faham. Jadi doa ni kalau kita tak faham sangat, ambil masa dulu untuk fahami satu-satu perkataan doa tu, hafal sekali dengan maksud dia supaya timbul rasa khusyuk tu. Yang kedua, rasa rendah hati. Rendah hati terhadap Allah, di hadapan Allah ni.
Kita kalau kita minta dengan manusia pun kita kena rendah. Rendah diri, rendah hati, rendah suara. Kalau kita nak contoh nak pinjam duit, tak boleh kita, oi buka pintu ni, mai pinjam duit. Tak boleh lagu tu. Kalau manusia pun tak boleh kita buat macam tu. Dengan Allah lagi-lagilah tak boleh. Dia ada tertibnya, berendah hati. Sebab tu dalam Al-Fatihah ni puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, puji dulu. Baru minta ihdinas siratal mustaqim, baru minta. Ada berapa pujian, baru ada permintaan. Begitu juga kita dengan manusia pun macam tu juga. Puji dulu. Nak apa-apa kita puji orang dulu. Okay? Dengan Allah lebih-lebih lagi. Kita kena puji dulu baru kita minta. Yang nombor duanya adalah orang yang berputus asa. Ini di antara sebab doa tak makbul lah. Putus asa ni sifat syaitan, sifat iblis. Jadi kita orang yang beriman kepada Allah tidak boleh kita ada sikap sifat putus asa ni. Kerana sifat putus asa ni menjadikan kita orang-orang yang tidak bersyukur di atas nikmat, orang-orang yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala telah menjadikan dia dikurniakan akal, dikurniakan hati, dikurniakan kodrat dan sebagainya. Jadi bila kita berputus asa dengan usaha kita, ikhtiar kita, maka Allah akan murkakan kepada kita. Nombor 3, iaitulah yang terakhir sekali, bersikap zalim dalam doa seperti putuskan silaturahim dan perpecahan. Ada orang yang berdoa untuk kecelakaan orang lain. Yang ni doa ni tertolak. Untuk putuskan silaturahim. Ya Allah, aku mohon supaya engkau bagi kawan aku si A ni bergaduh dengan si B. Jadi Allah tak terima doa-doa yang macam ni. Bahkan Allah laknat orang-orang yang berdoa macam ni. Perpecahan ataupun memutuskan silaturahim. Wallahu a'lam. Setakat itu sajalah. Kembali kepada Tuan Anwar. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Tu dia, Masya Allah. Sangat. Saya waktu Ustaz bercakap tu, saya menaik Ustaz. Masya Allah. Dia punya yang paling saya tertarik tu, berkenaan dengan apa ayat tu. Apa tu? Aku tidak kecewa aku berdoa pada Allah belum kabulkan. Tapi aku akan menjadi orang yang rugi selagi mana aku tidak dipilih oleh Allah untuk terus berdoa. Masya Allah. Allahu Akbar. Hebat ayat ni. Lepas tu Ustaz senang lah. Apa maksudnya Ustaz bagi poin-poin dan mudah. Nanti insyaAllah kita akan elaborate akan datang lah insyaAllah. Tapi okey dah, cukup dah, sangat-sangat membantu dan tersusun. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Berapa orang bersama kita hari ni ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Masya Allah, ramai ni yang konsisten Ustaz. 4,000 orang Masya Allah. Okey Ustaz. Sekejap, saya cek balik. 3 golongan yang dimakbulkan doanya sudah. Okey. 7 golongan yang tidak ditolak doanya pun sudah. 10 syarat doa diterima. Sudah. 6 waktu mustajab doa. Sudah. Hakikat sebuah doa hamba kepada yang maha agung. Itu yang awal sekali tadi. Saya pada tajuk tu saya buat akhir sekali, tapi saya diawalkan supaya orang mudah faham. Cuma boleh untuk sebagai mengakhiri sedikit saya ulas sekali lagi secara berkesimpulan. Ingatlah waktu kita berdoa ini hakikatnya Allah lah yang inginkan kita menjadi yang berdoa kepadanya. Itu hakikat. Sebab pada ilmu kita tak mampu untuk titipkan doa, panjatkan doa kepada Allah. Dengan kudrat kita tak mampu. Dengan kehendak kita tak mampu, dengan kuasa kita tak mampu, dengan ilmu kita tak mampu. Maknanya Allah yang berkehendak begitu. Itu pada hakikatnya begitu.
Tapi pada syariatnya memang kita ni kena sentiasa berdoa kepada Allah. Okey. Jadi apa hikmah Allah jadikan begitu? Ada orang ditimpa masalah, Allah suruh dia berdoa, pilih dia berdoa. Ada orang tak. Di situlah hikmahnya adalah Allah nak jadikan kita ni orang yang bersyukur. Subhanallah. Bersyukur macam mana tu? Bersyukur dalam ramai-ramai manusia yang ditimpa masalah, Allah memilih kita, tetap memilih kita untuk menjadi orang yang berdoa. Di lisannya, di hatinya, di perbuatannya. Subhanallah. Jadi ingatlah, waktu kita sedang berdoa, menadah tangan, menangis kepada Allah, waktu itu adalah waktu Allah memuliakan seseorang hamba-Nya. Subhanallah. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Okey Ustaz, dah berapa lama dah kita bersiaran ni? Masya Allah, tak sedar. Pukul 10, hampir sejam lebih juga Ustaz, tanpa disedari. InsyaAllah, ilmu yang sangat bermanfaat. InsyaAllah. Okey Ustaz, ada Baik. pesanan kepada kita punya penonton buat kali yang terakhir ke, kesimpulan yang kita belajar pada hari ini, kenapa pentingnya kita ketahui doa dan hikmah berdoa ni, untuk apa dan sebagainya. Okay, Ustaz boleh terangkan yang terakhir insyaAllah. Okay, supaya kita ni yang pertama sekali tidak berputus asa dalam hidup kita. Jangan sekali-kali kita berputus asa sekiranya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita, ujian kita itu, ataupun murahkan rezeki kita, kita tunggu. Allah masih lagi tetap tidak mengabulkan doa kita. Jangan putus asa. Itu juga adalah ujian daripada Allah. Ingat, yang pertama sekali, kita berdoa ini, kalau kita berdoa untuk Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita, kalau kita masih lagi dalam keadaan gelisah, orang yang banyak dosa ni hati dia gelisah, cepat gelisah walaupun benda-benda yang kecil. Jadi teruskan lagi, teruskan berdoa, jangan berhenti beristighfar kepada Allah. Sebab ujian orang yang ingin kembali kepada Allah, ujian orang berdoa, beribadah ni, ujian yang lebih dahsyat lagi daripada orang yang tak buat apa-apa. Orang yang buat maksiat, lebih dahsyat lagi orang yang beribadah. Dan akhir sekali, saya pesan, janganlah kita merasakan waktu kita berdoa dan Allah Ta'ala pilih kita, kabulkan doa kita, kita rasakan itu adalah kemuliaan Allah. Sedangkan ada satu lagi dipanggil sebagai istidraj, pemberian ataupun kurniaan Allah untuk menguji kita dalam keadaan kemuliaan. Maksudnya, kita minta, contoh hari ni kita minta satu doa, satu hajat, esok Allah Ta'ala kabulkan. Lalu kita mengatakan doa kita ni makbul, doa kita ni terkabul dan sebagainya. Lalu kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita tak perasan kita telah tertipu dengan kebaikan kita sendiri. Ini bahaya. Orang yang beribadah kepada Allah kena berhati-hati dengan tertipu. Jangan sampai tertipu dengan kebaikan. Orang yang tertipu dengan kejahatan ni mudah ya. Kalau kita buat benda jahat, benda yang tak betul, Allah Ta'ala akan gerakkan dalam hati ni benda tak betul ni. Dia dah tahu dah, cuma dia buat juga. Tapi orang yang buat kebaikan ni, dia tak perasan dia tertipu. Tertipu dengan kebaikan. Allahu'alam. Bahasa panggil huruf Ustaz. Guru. Terpedaya dengan kebaikan yang dilakukan. InsyaAllah. Ada satu lagi poin yang saya menarik, saya minat adalah berkenaan dengan 3 perkara tu. 3 perkara bahawasanya nak tahu kena jaga hak Allah tu. Ini memang bila bertemu dengan Ustaz hari tu, Ustaz akan cerita lagi yang benda ni. Jadi bila tu, jadi anda nampak lah.
bila kita amalkan benda ni jadi mudah Ustaz. Dia jadi lapang. Subhanallah. Jadi pertama yang tadi apa tu? Sebenarnya susunan saya guna SRS, formula SRS. Yang pertama sabar. Yang nombor 3 tu kita start dengan sabar dulu, sabar. Sabar dengan ujian. Kemudian bila sabar dengan ujian Allah bagi tu dan redha dengan takdir yang Allah bagi. Lepas tu bila dah redha dengan Allah bagi tu, syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Sebenarnya lepas tu ana relatekan dengan apa yang pembelajaran. Sebenarnya ujian yang Allah bagi tu sebenarnya ada rezeki yang akan hadir. Betul. Sebab tu kita kena sabar. Sebab biasanya rezeki yang akan hadir tu ada ujian. Biasanya kalau dalam seminar kita panggil paradox of candy. Okay. Kita ada bungkusan gula-gula, ada 2 tu. Okay, sebelah ni gula-gula saja, yang sebelah ni bungkusan dengan ada gula-gula. Okay. Jadi bila kita buat pilihan, orang akan ambil pilih yang ada bungkusan tu. Walhal yang akan makan tu, bungkusan tu dia akan buang, dia akan ambil gula-gula. Samalah begitu, gula-gula tu yang kita nak tu, itulah nikmat. Tapi bungkusan tu adalah ujiannya. Nak tahu rezeki nak datang ataupun tidak, di situ ada ujian. Dan setiap kali bila saya faham konsep begini, kadang-kadang ditimpa ujian, kita panggil ujian. Tapi dalam mindset kita, kita tak panggil ujian, kita ana tukar kepada tarbiyah Ustaz. Dalam company, dalam bisnes, marketing, dia panggil ujian tu kepada cabaran. Tapi sebenarnya daripada agama Islam, sebenarnya itulah tarbiyah untuk kita. Tarbiyah. Sebab kita nampak ujian tu pada kita, bukan untuk kita. Jadi sebenarnya bila tukar untuk kita, kita panggil dia tarbiyah. Dan sebenarnya bila benda tu hadir, kita tak sabar nak tengok apa sebenarnya nikmat yang Allah nak bagi. Itu yang timbulnya syukur. Saya nak tambah sikit lagi boleh? Boleh. Macam Anwar sebut tadi, bila kita bersabar, Allah nak bagi kita rezeki, betul Itu tanda dia. Itu tanda Allah nak beri kita rezeki. Sebenarnya pada hakikat, kalau kita boleh bersabar, itu pun rezeki. Betul. Dan nak boleh bersyukur tu pun rezeki. Sebab boleh bersyukur. Rezeki pun boleh bersabar. Dan yang paling nikmat, boleh rasa redha bila dapat takdir tu. Bila dapat takdir tu, boleh redha tu, satu syukur, satu rezeki dah. Subhanallah. Syukur di atas syukur, redha di atas redha, sabar di atas sabar. Dan orang yang bersabar, orang yang bersabar ada 3 peringkat. Yang pertama, dia sabar selepas daripada dia marah. Yang kedua, sabar sewaktu dia sebelum marah. Yang ketiga, yang paling atas sekali lah ni, yang paling tinggi sekali ni, orang yang bersabar sebelum diberi apa-apa ujian dan dia membalas segala kejahatan ataupun segala perkara yang tak baik dalam hidup dia ni dengan kebaikan. Ya. Masya Allah. Dan ilmu ni Ustaz, bukan sekadar kita kena hafal saja, tapi kita kena hayati, faham dan kena alami, insya-Allah. Dan kalau kita nak macam kita, umur kita macam mana, kalau kita nak jadi cepat pandai, ni saya punya ni lah. Kita belajar pada orang yang ada pengalaman, senang. Orang dah melalui, jadi kita tak perlu lalui dah. Tak perlu nak test try and error. Dan benda yang Ustaz bagi tahu ni ialah memang ciri-ciri orang berjaya. Inilah karakter dia sebenarnya. Dia ada karakter sebegini. Kalau anda tuan-tuan dan puan-puan melihat apa Ustaz bagi tahu, sebab saya cantik kat sini 7 golongan doa ni apa semua, waktu mustajab doa. Ini adalah tuan-tuan ciri-ciri orang yang berjaya. Berjaya ni bukan sekadar dunia saja, tapi akhirat. Dua-dua je berjaya. Anda boleh tengok. Cumanya kita tak tanya pada orang berjaya ni apa amalan dia buat. Apa hati dia. Apa dia punya tindakan yang menyebabkan hasil tindakan dia begitu. Inilah antara ciri orang berjaya, karakter orang berjaya, sikap orang berjaya. Okay. Yang billionaire, jutawan apa semua ni dia. Jutawan akhirat, jutawan dunia, insya-Allah. Dan Ustaz, sebenarnya kalau sebab saya nampak inilah rahsia
bagaimana kita kalau nak cerita jadi jutawan apa semua, inilah rahsia dia yang sebenarnya. Ingat pada Allah, taat pada Allah, syukur pada Allah, ini kan. Bermula di InsyaAllah dia sini, akan jadi berakhir di kaya sini. dunia akhirat. Itu yang pentingnya. InsyaAllah. Okay, kaya ni bukan kaya duit tau. Dia kaya apa? Nampak tak? Bila kita doa pada orang, kita akan kaya dengan kawan-kawan yang baik pada taat pada perintah Allah. Nampak? Subhanallah. Ni di sebalik ni. Doa orang dianiaya, dizalimi, dia tak, sebab dia tahu Allah ada kat situ. Doa orang yang berpuasa ni, contoh, golongan yang tidak ditolak doanya. Doa ibu bapa pada anaknya, nampak? Bila ibu bapa doa pada anaknya, sebab dia kasih sayang dia daripada Allah. Sebenarnya kasih sayang tu wujud. Yang terbaru yang saya baru dapati, orang yang bermusafir. Yang musafir ni, musafir tapi musafir apa? Musafir yang kerana Allah. Kalau musafir dengan kerana nak buat jahat, nak pukul orang tadi Ustaz kata kan, tak jadi. Kan? Ni benda-benda yang kita kena hadami. Yang ustaz-ustaz ni, ustaz dah bagi tahu detail tu, sebenarnya ada yang tersirat. Yang tersirat tu kena pandai membaca, reading dan fahami. InsyaAllah Ustaz. Ana nanti insyaAllah Ana akan amalkan lagi semua ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebenarnya rahsia. Ana nak menjadi jutawan dunia akhirat. Maksudnya kita nak ketenangan hati. Itu yang paling penting sebenarnya. Okay? Kalau kita kaya macam mana pun belum tentu kita boleh tenang tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila kita tenang, insyaAllah kita akan menang. Orang yang tenang dia akan menang. Okey Ustaz, jadi insyaAllah terima kasih atas perkongsian Ustaz. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton awal sampai akhir. Dan saya yakin dan percaya dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berjaya dunia akhirat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya terus terang saya katakan inilah rahsia kalau kita nak jadi jutawan dunia akhirat, untuk kita taat pada perintah Allah dan bersyukur padanya. Itu adalah key point yang penting untuk menjadi seorang yang berjaya. Ramai yang minta kita jadi jutawan dan sebagainya, inilah point penting. Buat ni dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ini key yang pertama. Kita unlock kita punya potential untuk kejayaan kita, insya-Allah. Jadi, terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Sama-sama, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, jangan live dulu.